Bila saya turun padang di Bukit Cengang, saya bertemu dengan sebuah keluarga di sana di mana beliau kata banjir macam ini telah berlaku pada tahun 1971. Ini bukan perkara yang baru. Dan di Seri Muda tahun 1995 banjir besar juga. Macam apa yang kita hadapi baru ini. Dan di Kelantan, Terengganu dan Pahang, tiap-tiap tahun kita tahu dah banjir, dan penduduk di tiga-tiga negeri ini termasuk Johor Bahru, mereka tahu dengan banjir yang akan mereka hadapi pada 3 bulan dan mereka sedia. Kalau you tanya mana-mana orang Kelantan, mereka tahu dah apa nak buat bila banjir. Tapi bila banjir ni menjadi satu disaster atau fenomena besar apa yang berlaku di dalam negeri Selangor di mana hujan turun dengan hebat sekali, itu ada efeknya kepada penduduk di dalam kawasan. Sebagai di negeri Selangor, sebab negeri Selangor ini padat dan bila banjir susah untuk kita hadapi. Tapi saya ingat apa yang kita patut buat sekarang ialah untuk kita ada rancangan pendek dan juga rancangan jangka panjang. That is short term and long term planning has to be done as far as banjir is concerned. Dan saya baca banyak tentang isu lepas COP26 juga isu climate change dan sebagainya. Kita boleh katakan ini ialah satu perkara sebab climate change, tetapi tidak ada bukti sangat. Ya, there are a lot of grey areas di dalam ini. Saya baca baru-baru ini oleh Frank Buress yang katakan the end of the world as we know it. Dan ini ada masalah dengan NGO dan ahli-ahli parlimen juga dan penduduk di sini, di mana kita wawarkan isu climate change itu sebagai dunia kita akan hilang di dalam masa depan yang akan datang. So saya nak bagi tumpuan kepada apa yang kita nak buat sebagai sebuah kerajaan di negara kita untuk atasi masalah banjir di dalam negara kita. We can reduce banjir, tetapi kita tidak boleh katakan 100% kita akan berhentikan berlakuan banjir di dalam kawasan. Ada plan dah di dalam kementerian-kementerian mengena dengan banjir dan sebagainya, JPS, NARIM dan semua tu. Ada plan dah mereka. Kalau you tanya NARIM sekarang, dia boleh tunjukkan simulasi untuk negara kita di dalam masa depan 10 tahun, 20 tahun apa akan jadi. Dia ada simulasi, they have it. Kalau you tanya JPS apa yang kita akan buat dia untuk atasi masalah banjir, mereka pun ada juga plan dan cadangan ni yang telah dimukakan kepada EPU dan juga kepada Kabinet dan semua lain agensi. Masalah dia ialah kebelanjaan kewangan yang kita tak ada. Where are we going to get the revenue yang kita nak katakan untuk gunakan di dalam perkara banjir di dalam negara kita untuk kita menurunkan akibat banjir di dalam masa yang ada. This needs planning. So saya minta sangat, sebab tak ada masa 5 minit tak cukup speaker kalau kita nak tentang bincang dengan banjir. Immediate plan yang saya minta ialah kita kena buat cost analysis. Kita mesti adakan benefit, ya, cost analysis benefit kita mesti adakan. Dan di mana kita akan dapat revenue. Bila agensi tanya untuk 10 juta ringgit, kewangan luluskan 1 juta saja. Apa you nak agensi buat? Bila mereka sudah ada plan dan cadangan untuk buat demikian. Dan kita ada 5-year plan. So saya minta yang saya nampak sekarang ini, kalau kita nak menurunkan akibat banjir di dalam negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang, we have to spend a lot of money. Cadangan saya, kalau dapat, we have to drown hundreds of acres in Kelantan. Ada dah. Plan ini ada. Adakah kita berani untuk luluskan saja? So untuk apa yang jadi di Selangor, the Klang River and Langat, Sungai Klang dan Sungai Langat ni sudah berapa tahun dah kita tak dredge dua-dua sungai ini. Kita kena dredge dua-dua sungai ini terus menerus. This is short term. Kita kena belanja sampai 40 juta ringgit
untuk baiki ban-ban yang ada di Hulu Langat, di Sungai Kuala Langat. Sungai Langat fasa 2, RBT fasa 2 kena diluluskan oleh EPU. Harga dia 500 juta. Akan ambil 5 tahun dah. Sebab kawasan ini pedat. Dan ini kena dibuat. Ini penting untuk kita lakukan. Dan saya minta ya, kementerian yang berkenaan dengan cuaca, environment ataupun climate, kita mesti ada sedikit fikiran yang luar biasa. We can launch micro satellites untuk make sure that we are safe. Kalau tak ada, kita tak tahu, kita gantung kepada BBC ke, kita gantung kepada CNN ke, kita gantung kepada CNA ke. Kita sendiri tidak ada alat-alat ini semua. Dan saya minta kita mesti adakan. Nombor 2, kita takkan benarkan orang membina rumah di tepi sungai. We have to be very strong about it. Dan juga sekarang saya nampak di kampung-kampung ini pembinaan rumah-rumah ini tidak mengikuti prospek ataupun tidak mengikuti undang-undang yang ditetapkan oleh local council. Ini kita kena lakukan. Sebab mereka bina rumah di kawasan-kawasan rendah. Bila hujan dan bila banjir, kita akan ada masalah. So, kita kena mesti adakan satu think tank di mana kita akan lihat untuk jaga panjang apa kita nak buat. Tadi Menteri kata dia nak buat 200-year flood plain. Saya ingat tak payahlah. 100-year flood plain pun cukup dah, Speaker. Tak payah 200-year flood plain. Dan tapi kita nak laksanakan itu, kita kena ada revenue. Macam mana kita kena dapat revenue? Dari mana kita nak dapat revenue? Itu kita kena fikir. So saya minta, akhir sekali saya nak kata tentang isu climate change dengan apa rakan-rakan kita akan bawa sebab climate change. Sekarang kita ada satu perkataan yang baru, eco-anxiety. Dengan izin, Speaker. Eco-anxiety has affected children's ability to function. It's clearly clouding the views of the future, and amid a constant drumbeat of dire predictions, with politicians announcing we only have something like 12 years left to fix climate change, it's no wonder. Telling kids over and over again that the fate is sealed by what happens in the next 10 years is not only not true, it's cruel and it's unethical. Ini kita kena tahu apa yang kita bincang di dalam Dewan ni. Habiskan, ada kesannya kepada anak-anak muda kita di luar. Tolong habiskan. So saya minta ya kerjasama dari semua pihak untuk kita pastikan bahawa isu ini kita boleh ditangani. Akhir sekali, peranan saya adalah untuk memastikan bahawa anak-anak dan cucu saya tahu bahawa perubahan iklim, climate change merupakan suatu isu yang harus ditandatangani dan kami tengah melakukan perkara tersebut. Saya akan memberitahu kepada mereka bahawa solusi bagi isu tersebut sedang berjalan dan ianya penting walaupun tanggahan terhadapnya berbeza pada ketika ini. I hope we can all work together to overcome the issue that we are facing with. Thank you, Speaker. Terima kasih. WB ambil masa 9 minit sebenarnya, jadi 4 minit memakan masa orang lain. Seterusnya Yang Mohamad Jelun selaku Ketua Parti 15 minit. Yang Mohamad, silakan. Terima kasih Yang